Amerika Syarikat telah menyerang sebuah pangkalan kawalan darat Iran di Bandar Abbas dan memusnahkan harapan utama rejim Teheran untuk memaksa konsesi daripada Trump melalui tekanan ketenteraan dan ugutan diplomatik. Pada hari Khamis, 28 Mei 2026, mesej itu telah beralih daripada meja rundingan ke lapangan di selatan Iran, berhampiran salah satu kawasan paling sensitif untuk keselamatan Amerika di Timur Tengah. Tindakan itu mengenai sebuah struktur yang berkaitan dengan kawalan drone pengawal revolusi Islam selepas pasukan Amerika mengenal pasti ancaman terhadap tentera mereka dan terhadap pelayaran di rantau itu. Donald Trump telah ditekan oleh habar angin mengenai perjanjian, oleh cubaan Iran untuk menjual kemenangan palsu, dan oleh tuntutan mengenai sekatan, uranium dan kawalan Selat Hormuz. Tetapi jawapannya adalah berbeza. Tiada kelegaan mudah, tiada perjanjian yang buruk, tiada membiarkan rejim itu bernafas sementara mereka mempersenjatai drone menentang Amerika Syarikat. Mengapa Donald Trump tidak berundur? Bagaimana serangan ini mengubah permainan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Maklumat paling kukuh datang daripada Reuters. Tentera Amerika Syarikat telah menembak jatuh 4 drone serangan Iran dan menyerang sebuah stesen kawalan darat di Bandar Abbas yang dikatakan sedang bersiap untuk melancarkan drone kelima. Tindakan itu digambarkan oleh seorang pegawai Amerika sebagai bersifat defensif dan tanpa had, bertujuan untuk melindungi pasukan Amerika Syarikat dan pelayaran berhampiran Hormuz. Sasaran itu bukanlah simbolik. Ia merupakan satu komponen praktikal dalam sistem ketenteraan Iran, digunakan untuk mengawal drone dan meningkatkan risiko terhadap kapal serta tentera di rantau itu. Bandar Abbas ialah sebuah bandar pelabuhan yang penting untuk rejim itu kerana ia terletak di selatan Iran, di kawasan yang berkait rapat dengan kehadiran tentera laut pengawal revolusi. Dari situlah Teheran cuba menunjukkan kekuatan apabila merasakan mereka sedang kehilangan kelebihan dalam rundingan. Serangan itu menunjukkan bahawa Washington tidak menunggu drone itu dilancarkan sebelum menyesali kerosakan yang berlaku. Rumah Putih bertindak lebih awal, menyerang titik kawalan dan merampas peluang rejim untuk mengubah provokasi itu menjadi kelebihan. Teheran cuba bertindak balas dengan propaganda. Pengawal revolusi menyatakan bahawa mereka menyasarkan sebuah pangkalan yang digunakan oleh tentera Amerika selepas serangan berhampiran Bandar Abbas. Namun, reaksi Iran juga mengesahkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi. Rezim itu mahu kelihatan seperti mengawal keadaan, tetapi terpaksa mengakui bahawa serangan itu berlaku di wilayah mereka sendiri, berhampiran kawasan ketenteraan yang sensitif. Naratif kekuatan menjadi lemah apabila pusat komando drone menjadi sasaran, dan rejim itu terpaksa bergegas untuk memberi justifikasi atas serangan yang diterima. Serangan itu berlaku pada masa yang sama ketika Teheran cuba menyebarkan idea bahawa perjanjian hampir siap. Ini adalah satu taktik yang sudah diketahui. Rejim itu menyebarkan pelbagai versi dalam berita, mencipta tanggapan bahawa ada kemajuan, cuba menakut-nakutkan sekutu Trump dan memberi tekanan kepada Rumah Putih untuk menerima penyelesaian yang buruk. Tetapi Trump membalas dengan kenyataan yang bersifat politik dan ketenteraan pada masa yang sama. Dia berkata bahawa dia tidak melakukan semua tindakan ini hanya untuk menandatangani perjanjian yang buruk. Secara praktikal, dia memberi amaran bahawa dia tidak akan menukar tekanan sebenar dengan janji kosong. Kekalahan utama Iran terletak pada tuntutan-tuntutan yang telah ditolak. Teheran mahukan pelepasan sekatan, pembebasan sumber keuangan, perbincangan yang lebih panjang mengenai uranium yang diperkaya dan sejenis pengaruh ke atas Selat Hormuz. Trump berkata tidak. Beliau berkata Iran perlu menyerahkan uranium yang sangat diperkaya tanpa menerima sebarang ganjaran untuk itu. Beliau juga menolak idea Rusia atau China menyimpan bahan tersebut. Bagi Washington, memindahkan uranium ke tempat lain tidak menyelesaikan ancaman tersebut. Ia hanya akan memberi rejim itu masa, perlindungan diplomatik, dan alasan untuk terus bertahan secara politik. Apa yang menjelaskan ketegasan Trump adalah mudah. Rejim Iran bukan sekedar meminta masa. Mereka sedang cuba membeli masa untuk bernafas. Sekatan yang lebih ringan akan memberi mereka wang. Tempoh yang lebih lama akan memberi peluang untuk mereka menyusun semula. Kawalan ke atas Selat Hormuz akan memberi kuasa untuk memugut. Dan uranium yang dihantar ke kuasa lain akan memberi perlindungan antarabangsa. Donald Trump menyedari pakis ini dan menghalang setiap bahagiannya. Pangkalan yang diserang di Bandar Abbas menjadi sisi ketenteraan kepada keputusan politik yang sama. Pemulihan sebagian internet di Iran juga mempengaruhi tafsiran ini.
Selepas berbulan-bulan sekatan, mesej dan video kembali tersebar dengan lebih meluas, walaupun di bawah pengawasan dan sekatan. Ini bukanlah kebaikan daripada rejim, ia adalah tanda keletihan. Pemadaman yang terlalu lama akan melumpuhkan perdagangan, komunikasi, perkhidmatan dan juga jentera pentadbiran itu sendiri. Teheran mahu mendiamkan penduduk dan mengawal imej di luar negara. Tetapi tekanan ekonomi dan sosial telah memaksa rejim untuk melakukan kelonggaran terhad, dipantau dan penuh dengan penapisan. Kerapuan dalaman ini membantu menjelaskan mengapa pengawal revolusi bertaruh pada provokasi luar. Apabila mata wang jatuh, ekonomi tersekat dan rakyat mula berkomunikasi semula, rejim cuba menimbulkan ketakutan di luar untuk membungkam suara di dalam negara. Drone, ancaman laut dan ucapan menentang Amerika Syarikat berfungsi sebagai tirai asap. Cuma strategi ini menjadi berbahaya apabila pihak satu lagi bukanlah Biden atau Obama. Trump tidak menawarkan ganjaran kepada pihak yang menyerang. Dia telah menyerang struktur yang digunakan untuk melakukan serangan itu. Pembangkang Iran dan diaspora juga menambah tekanan. Komuniti di luar Iran terus mendedahkan penindasan, menuntut kejatuhan rejim dan mendedahkan kehadiran pengganas serta penyokong Teheran di barat. Bagi Teheran, ini adalah masalah kerana naratif rasmi tidak lagi terhad dalam sempadan negara. Setiap kali video dikeluarkan, setiap pendedahan yang tersebar dan setiap rakyat Iran yang bersuara dari luar, topeng rejim semakin hilang kekuatannya. Perkara politik yang paling berat ialah Trump sedang memotong harapan Iran dalam pelbagai lapisan. Di bidang ketenteraan, beliau membenarkan tindakan balas terhadap sasaran yang berkaitan dengan ancaman. Di bidang ekonomi, beliau mengekalkan sekatan. Di bidang nuklear, beliau tidak menerima helah berkaitan uranium. Di bidang maritim, beliau tidak menerima Selat Hormuz dijadikan tebusan. Di bidang diplomatik, beliau tidak menganggap para perantara sebagai penentu keputusan. Gabungan ini menyebabkan Teheran tidak mempunyai kemenangan mudah untuk ditunjukkan kepada rakyatnya sendiri dan sekutu-sekutu serantau. Media tradisional Kuba memberikan gambaran bahawa Donald Trump hampir mengalah. Namun, realiti yang ditunjukkan dalam beberapa jam terakhir adalah berbeza. Donald Trump juga menyatakan bahawa beliau masih belum berpuas hati dengan syarat-syarat yang dibincangkan dan beliau tidak bercadang untuk melonggarkan sekatan. Rundingan mungkin boleh berlaku, tetapi kini ia berlaku di bawah tekanan, bukan di bawah ugutan Iran. Rejim itu masih cuba menggunakan proksi serantaunya untuk memaksa konsesi, Hizbullah. Milisia dan sekutu Teheran terus menjadi sebahagian daripada percaturan kerana Iran tidak bertindak hanya dengan tentera rasminya. Iran beroperasi melalui rangkaian dan ancaman yang tersebar. Sebab itu, Trump juga menekan supaya negara-negara Arab mendekati perjanjian Abraham dan mengurangkan ruang untuk pengaruh Iran. Langkah seterusnya bergantung kepada reaksi Teheran. Jika penawar revolusi terus berkeras dengan penggunaan drone, serangan terhad dan provokasi berhampiran Hormuz, Amerika Syarikat akan mempunyai alasan untuk hujah baharu. Jika rejim itu berundur, mereka terpaksa menerima rundingan tanpa ganjaran yang diinginkan. Inilah perangkap politik yang dicipta oleh Trump. Sebarang peningkatan ketegangan akan mendedahkan kelemahan ketenteraan Iran dan sebarang pengunduran menunjukkan bahawa tekanan itu berkesan. Pangkalan kawalan darat yang diserang di Bandar Abbas telah menjadi simbol kepada satu perubahan haluan yang jelas. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.